Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube saya di RAB94 Vlog. Yang dah subscribe saya punya channel YouTube, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk anda. Saya hargai sangat-sangat. Yang belum subscribe saya punya channel YouTube tu, jangan tinggalkan masa korang, terus subscribe untuk mengetahui cerita-cerita seram saya untuk next video. Okey, di cerita kali ini saya nak menceritakan untuk korang bukan atas pengalaman diri saya nak menceritakan atas pengalaman abang saya dan juga kawan-kawan yang lain. So, tajuk cerita saya kali ini macam tajuk dekat bawah. Kalau korang nak tahu macam mana jalan cerita dia, stay tune untuk menonton video saya sampai habis, okey? Very dangerous. Hai, terima kasih kerana stay lagi menunggu untuk menonton video saya sekarang ini. Okey, sebelum saya memulakan cerita saya untuk video ni, saya nak mengesyorkan untuk korang yang tengah menonton video ni, better korang guna handfree untuk mendengarkan audio yang lebih jelas macam tu. Di cerita kali ni terjadi masa satu hari tu, kita orang tengah pergi lepak-lepak dekat rumah member kan, tengah lepak-lepak lah rumah member. So masa tu tengah free kan, kerja malam kan, so kita orang pun pergi lepak dekat rumah member. Masa pergi tu tak ada apa-apa, so sampai rumah kawan tu kita orang pun lepak-lepak, sembang-sembang tu. Lepas tu nak dijadikan cerita tu, malam tu kita orang buka topik cerita pasal hantu dah kan, cerita pasal seram kan, macam kawan saya jumpa benda tu, kawan saya jumpa benda ni, macam tu. Lepas tu nak dijadikan cerita, abang saya ni balik rumah. Lepas tu nak dijadikan cerita, abang saya cakap abang saya nak balik rumah, dia kata ada hal yang lain. Lepas tu abang saya ni pun balik rumah. Dengan dalam keadaan dia balik rumah tu, dia sampai ke rumah tu, dia balik tu tak ada apa-apa lagi, tak ada apa-apa yang terjadi dah, dia cerita dekat aku. So kita orang pun yang duduk dekat rumah member kita orang ni pun, kita orang pun teruskan sembang. Dah habis topik cerita seram ni, kita orang sembang pasal yang lain pula kan, biasalah dia kita jumpa kawan-kawan ni kan. Okey, tak apalah. Lepas tu dekat kampung ni ada sebuah rumah yang berpenghuninya, tuan rumahnya dah lama meninggal. So rumah dia ni memang tak ada orang yang duduk, anak ataupun cucu cicit dia memang tak ada balik, dan juga kemas-kemas rumah dia ni lah. So dalam situasi rumah dia tu memang sangat-sangat semak, memang sangat-sangat cakap apa, rumput-rumput tu memang ada panjang lah, luar dalam rumah memang panjang macam tu. Lepas tu bila rumah arwah peninggalan ni, so tak ada siapa nak jaga, so rumah dia memang agak semak lah macam tu kan. Okey, tak apalah. Lepas tu bila kita orang pergi lepak rumah kawan-kawan, abang saya balik rumah tu memang tak balik rumah tu macam saya cakap tadi kan, dia dah hal memang tak ada apa-apa yang terjadi lah. Lepas tu sampailah dia balik ke kita orang pun duduk tengah lepak-lepak kecil apa semua tu yang kawan-kawan saya cakap, sembang yang rumah depan rumah dia tu pun ada macam something yang tak kena juga kan, macam tu. Okey, bila dia sampai ke dekat kita orang, so kita orang pun borak-borak macam biasa. Sampailah kawan saya ni bawa air apa semua tu, kita orang pun dah sambung borak sambil minum air, sambil makan-makan apa semua tu lah. Lepas tu nak dijadikan cerita tu, abang saya ada satu lagi hal mustahak dia. So dia pun balik rumah. Bila balik rumah tu, dia cerita, lepas dia balik rumah tu dia cerita yang dia kena, bukan ganggu lah, dia macam ada nampak something yang tak kena tu bila dia datang. So abang saya bila dah balik rumah, bila dia pergi balik kita orang tu, time tu baru dia cerita dekat saya. Bila dia balik rumah tu, dia pergi dekat kita orang balik. Lepas dia balik ke rumah tu, dia pergi kat kita orang balik. Lepas tu time tu dia tak cerita lagi, dia rasa macam ada sedikit pendiam lah daripada sebelum ni. Okey, tak apalah. Lepas tu bila esok pagi tu, dalam tengah hari, kawan-kawan yang lain tu datang ke rumah kita orang. Tu kita orang tengah lepak lah dekat depan rumah ni, tak apalah. Lepas tu hari tu juga yang kawan-kawan datang sini tengah lepak apa semua tu, time tu baru dibuka cerita yang dia cakap, korang nak tahu tak, malam tu aku balik rumah,
aku lalu dekat seorang rumah orang tu ni lah yang dah lama lusuh, macam tak ada penghuni ni kan. Bila dia balik cicak ni pun satu hal. So bila dia balik tu, dia lalu depan rumah yang saya cakap tu, dia ada nampak seorang owner rumah tu duduk dekat rumah tu, duduk atas kerusi, dengan rumah dia gelap, dengan rumah dia macam rumah dia tak ada gelap sangat, macam dia ada macam cahaya lampu jalan kan, tengah menyuluh dekat rumah dia macam tu. Dia balik, lepas tu dia cerita, dia kata dia ada nampak seorang arwah ni, dia dah meninggal, arwah ni ada dekat rumah dia tengah duduk atas kerusi, tengah hayung kaki kan, macam ujung kaki ni kan dia macam silang macam ni, lepas tu dia tengah hayung macam tu kaki dia. Lepas tu dia tengah pandang abangku tengah naik motor. Lepas tu abangku tak cakap apa, dia tengok pandang depan. Lepas tu dia balik rumah, dia cakap macam tu. Lepas tu bila dia nak datang balik dekat aku, dia tak ikut jalan tu. So dia akan pusing ke jalan yang satu lagi tu, jalan yang depan ni kan. Dia tak berani nak jalan ke dekat, dia tak berani nak ikut jalan dekat sini, sebab jalan tu dia akan lalu dekat rumah si arwah ni lah, macam tu. So rumah arwah ni memang tak ada penghuni. Maksud saya penghuni ni macam cucu dia, cicit dia yang balik rumah dia untuk bersihkan halaman rumah dia. Lepas tu tak ada orang yang duduk, macam tu. So rumah dia ni memang sangat-sangat seram lah bagi saya, sebab saya pernah lalu dekat situ. Memang sangat-sangat seram lah. So alhamdulillah bila saya lalu dekat situ time malam ke tengah malam ke, memang saya tak ada nampak apa-apa yang terjadi kat situ. Tapi kalau macam bila saya lalu depan rumah dia tu, rasa macam ada benda macam bumbungan, macam atap tengah bunyi. Dia tu macam pakai atap zinc macam tu. Bila dia ada buah apa-apa jatuh dengan bunyi kuat, so saya dengar macam tu. So saya macam ignore, saya tak fikir benda yang pelik-pelik macam tu. Okay, so tu cerita abang saya sendirilah. And then bila cerita daripada kawan saya sendiri, dia lalu dekat rumah tu waktu malam. Dia daripada rumah kita, dia daripada rumah aku, dah kita orang lepak-lepak malam tu kan. Okay, so tadi cerita daripada abangku. And then sekarang ni saya nak menceritakan tentang kawan saya. Okay, nak dijadikan cerita, malam tu kita orang ada planning. Bukan malam tu, sebelum kita orang datang lepak ke rumah aku ni lah dengan abangku ni, kita orang ada planning. Besok kalau korang tak ada buat apa-apa, datanglah rumah kita orang, datang lepak-lepak apa semua kan. Tak apalah, kita beli, kita buatlah makan-makan macam tu. Tapi tak adalah makan macam heavy sangat, macam kuaci ke apa, makan ringan macam tu. Okay, tak apalah. So sebelum planning tu, dia orang cakap tak apalah, esok malam kita orang lepak, kita orang pergi rumah korang, kita orang lepak kan, sembang-sembang apa semua tu, tak apalah. So dia orang macam planning lagi, dia orang nak beli apa-apa, nak mendatang rumah kita orang, nak makan malam macam tu kan. Lepas tu esok hari tu dia orang pun datang dekat rumah aku. Sorry macam penat sikit hari ni, tak tahu kenapa. Then dia orang datang rumah, kita orang lepak dalam jam 8 malam, lepas isyak macam tu. Dia orang pun datang lepak dekat rumah kan. Lepas dia orang datang lepak apa semua tu, tak apalah, sampai ke tengah malam tu, dalam pukul 2 dan pukul 1 atau pukul 2 pagi macam tu, barulah dia orang balik. Alhamdulillah. Lepas tu bila diorang balik tu, diorang balik dalam 3 orang. Diorang balik 3 atau 4 orang lah, macam tu saya tak ingat. Diorang balik rumah diorang. Kebetulan lalu dekat rumah si arwah yang saya cakap tadi ni kan. Dia lalu dekat situ. Tiba-tiba salah seorang kawan saya ni, dia ada nampak arwah peninggalan dekat rumah tu, ada tengah duduk berdiri, tengah macam nak cakap macam tangan kiang ke belakang kan, macam tu. Tengah duduk kat depan rumah dia tu, tengah pandang dia. Lepas tu dia Allahu Akbar, dia cakap macam tu. Lepas tu dia cakap apa, dia tak tengok rumah tu. And then bila dia teruskan perjalanan dia tu sampai dekat rumah. Bila sampai dekat rumah tu, tiba-tiba duk esok tu dia demam. Lepas tu kawan saya yang seorang lagi tu, dia cakap dekat aku dengan abang aku ni lah. Dia kata, kau tak pergi tengok ke si, aku gelarkan dia Sisi lah. Cakap, kau tak pergi tengok ke Sisi ni, dia demam lah. Oh je ke, kenapa? Tak tahu, kau pergilah rumah dia tengok. Lepas tu tak apalah, kita orang pergi rumah dia. Aku dengan abang aku ni pun pergilah rumah dia. Bila kita orang pergi melawat dia yang demam tu kan, tak adalah mulut aku ni sajalah tanya, kenapa kau demam, kau nampak hantu ke, saja je cakap macam tu kan. Tiba-tiba bila soalan aku ni, macam aku ajukan soalan dekat dia tu, dia cakap ya.
Dia kata dia nampak hantu. Dekat aku cakap, aku tanya dia, kat mana kau nampak hantu tu? Dia kata dekat rumah arwah yang bla 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 tu lah. Dia cakap tengah kiam tangan dekat belakang, lepas tu tengah pandang aku daripada depan rumah dia tu sampai simpan jalan tu. Aku pandang, aku tengok dia pandang aku macam tu. Lepas tu bila sampai rumah tu aku rasa lain macam, and then aku demam. So start daripada kejadian tu yang ada arwah dah meninggal tapi dia kembali lagi dekat rumah dia tu. Start pada tu kita orang dah jarang lalu depan rumah dia kan, macam tu. Kalau macam aku nak pergi lepak dekat rumah kawan-kawan aku ke, ataupun kawan-kawan aku nak datang lepak rumah aku, dia tak akan lalu dekat rumah si arwah tu. Dia akan lalu dekat jalan yang jauh. Dia sanggup pergi macam cakap apa, pergi pusing jalan yang jauh nak datang ke rumah aku semata-mata tak nak terjumpa dengan cakap apa, dengan si orang yang meninggal tu lah, macam tu. So sama juga macam dengan aku, kalau nak pergi lepak rumah dia, aku tak lalu dekat rumah si arwah yang meninggal ni lah, sebab takut nanti aku pula yang terkena macam tu. So rumah dia ni memang sangat-sangat cakap apa, memang sangat-sangat seram lah kan, sebab dalam keadaan tu aku rasa something yang tak kena. Dia macam dia satu macam satu tanah, dia ada dua rumah macam tu, rumah batu dengan rumah papan. So si arwah tu ada dekat rumah batu. So yang aku dengar macam ada buah, macam ada something yang terjatuh atas atap ni dekat rumah si rumah si papan ni lah. So rumah si papan ni memang sangat-sangat bahaya jugalah bagi aku kan, walaupun aku tak nampak kelibat-kelibat dia yang ada dekat situ kan. So aku terdengar something yang tak kena. So bukan aku, abang aku dan juga kawan-kawan aku yang ada pengalaman dekat rumah yang rumah peninggalan arwah tu kan. So orang kampung ni pun ada juga pengalaman dekat rumah si arwah ni yang meninggal ni kan. Dia cakap dia ada nampak arwah tengah jalan dekat halaman rumah dia. Lepas tu dia ada nampak tengah jalan-jalan dekat sepanjang jalan dekat rumah dia macam tu. Bila dia tegur, dia cakap dia terlupanya kata arwah tu dah tak ada macam tu. So kat sini aku nak nasihatkan kepada korang, bila korang dah lalu dekat rumah yang korang yang dia dah tak ada tu kan, so kena berhati-hatilah di sepanjang korang lalu dekat depan rumah dia tu. Kita tak tahu, sebab zaman sekarang ni bila orang yang dah mati pun boleh kita nampak balikkan dekat situ. Tak tahulah, mungkin roh dia tak aman ke ataupun macam mana, saya tak tahu selebihnya. Yang saya tahu, bila kita nak lalu ataupun nak memulakan perjalanan kita tu, kita kena mulakan dengan bismillah. Bila kita sampai ke satu destinasi yang lain tu, cakaplah ataupun ucaplah alhamdulillah macam tu. So sampai di sini saja video saya untuk kali ini. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton video saya, yang sudi tunggu saya punya story dekat channel YouTube saya sekarang ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi, yang belum subscribe saya punya channel YouTube tu, jom kita subscribe ramai-ramai untuk mengetahui dan juga untuk mengetahui perkembangan cerita seram saya. Alright, so jaga kesihatan, semoga sihat selalu. Bye-bye, assalamualaikum. Anda peminat kisah seram? Jom tonton video ini. Tiba-tiba pintu tu perempuan yang tengah pandang dia, yang mungkin suka dengan. Jangan lupa saksikan video penuh hanya di channel YouTube saya.